Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tiga tetamu melalui kemudahan StreamYard. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini, mampukah undi 18 lahirkan pemimpin muda? Ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jutaan terima kasih terlebih dahulu pada tetamu kita. Yang pertama iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma yang merupakan Profesor Kehormat UNIMAS. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, suara serak sikit je. Tak apa tu, serak okay. Tak apa, asal boleh dengar pun sudah mencukupi sebenarnya. Terima kasih sekali Datuk. Jadi terima kasih kerana kesediaan Datuk Madeline untuk bersama kita sekali lagi. Baiklah, kita juga ada seorang lagi tetamu. Kalau Datuk Madeline dari Sarawak, ini pun tetamu sebenarnya dari Sarawak juga. Jadi ada dua tetamu dari Sarawak hari ini. Wow. Kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang berbahagia Abang Muhammad Hafizi, Abang Bunsu yang merupakan pemangku Presiden Persatuan Alumni MPP UiTM. Jadi Abang Hafizi, apa khabar? Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah sihat walafiat saya. Sehat je. Memang nampak sehat pun. Jadi terima kasih banyak-banyak apa ni. Jadi kalau nak address apa ni, saya kena address sebagai Abang Hafizi. Hafizi. Tak ada masalah ya. Okey, kita ada seorang lagi tetamu yang saya kira juga cukup penting dan hebat sebenarnya. Jadi buat pertama kalinya kita ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara Tarma Pillay yang merupakan pengasas bersama dan juga pengarah advokasi Undi 18. Tarma, apa khabar? Hai, apa khabar? Khabar baik. Bersyukur dapat peluang untuk berbincang dan bercakap untuk malam ni. Harap kita ada perbualan yang cukup baguslah. Kita pun harap perbincangan kita ini akan dapat menarik perhatian penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ini. Baik, saya mungkin adil Datuk Madeline kalau kita mulakan dululah dengan dua anak muda ini, kerana ini topik berkaitan dengan Undi 18 dan saya kira ini kena tepat dengan dua anak muda yang ada bersama kita ketika ini. Mungkin menarik juga kalau saya mulakan dulu dengan Tarma Pillay. Tarma, saya terbaca sebenarnya statement yang anda buat, iaitu apa yang anda sebut ialah suara anak muda bukan lagi retorik tetapi realiti. Apa yang Tarma maksudkan sebenarnya? Okey, terima kasih atas peluang yang diberikan. Bagi saya, bila kita bercakap soal retorik itu bermaksud bahawa ini adalah ayat tanpa ada asas yang kuat, tanpa realiti. Maka realiti berbeza dengan apa yang dikatakan ya. Tapi bila katakan bahawa ini adalah satu perkara yang konstruktif, ini satu perkara yang kita perlu diterima. Kerana apa? Kerana pindaan perlembagaan 2019 Undi 18 membawa dia melibatkan tiga pindaan perlembagaan ya. Satu untuk menurunkan umur mengundi, kedua adalah untuk membawa kepada pendaftaran pengundian secara automatik, dan ketiga adalah untuk menurunkan umur untuk menjadi calon. Dan pindaan perlembagaan ini akan membawa 7.8 juta pengundi baru ke dalam sistem pilihan raya menjelang GE15. Kan, maka kita dapat nampak bahawa penambahan jumlah pengundi yang begitu mendadak pertama, dan majoriti pengundi-pengundi ini adalah anak muda. Ada orang-orang di antara umur 18 hingga 40 tahun. Maka kalau kita nak cakap bahawa anak muda mungkin ada potensi untuk menjadi kingmaker, penentu masa depan negara, penentu siapa yang memegang tampuk kuasa, itu ada realiti. Maka itu yang kita harus tekankan. Bagaimana kita nak ubah numbers atau bilangan angka itu kepada representasi, perwakilan, mendapatkan lebih muda, lebih banyak polisi-polisi yang berjiwa anak muda. Saya rasa itu satu perkara yang kita cuba tekankan ya. So itu saja perkenalan atau permulaan. Okey, menarik apa yang Tarma sebut. Barangkali Hafizi, pandangan anda juga sebagai seorang anak muda, are we ready sebenarnya? Apakah anak-anak muda terutamanya yang berusia 18 tahun sudah pun bersedia sebenarnya untuk melangkah ke dalam satu senario politik yang cukup mencabar seperti apa yang ada di negara kita sekarang ini, Hafizi? Pandangan ikhlas daripada anda. So, we are ready. Cuma pada pandangan saya, kita belum lagi disebarluaskan. Kita punya ruang untuk terlibat secara langsung
So saya boleh katakan acara ataupun event U18 ini menjadi titik tolak kepada keterbukaan kerajaan dan masyarakat secara am untuk menjemput kita ni orang muda. Saya masih muda lagi, saya masih 29. Kawan-kawan saya masih 35 ni masih diiktiraf sebagai belia. Even yang 40 ke bawah pun masih orang muda kita panggil. So pada saya, bila bercakap pasal U18 ini, kita kena balik kepada asas dia. Pada saya, pengupayaan dan pemekasaan orang muda itu perlu ditekankan. Bila mana diberi ruang. Kita bukanlah jadi menteri, masuk-masuk jadi menteri. Kita tak ada pada tahap tu. Kalau tingkat AJK kampung pun, kita dilibatkan sekali pun, it's okay. Itu ruang dan peluang kita untuk belajar. Agar kelak, kalau ada rezeki jadi menteri itu, jadi mudahlah kita ada pengalaman untuk memimpin masyarakat dan acara undi secara umumnya, insyaAllah. Okey, bila Hafiz disebut, ini pun satu isu yang penting jugalah. Saya juga dah dapat pandangan daripada Datuk Dr. Madeline sebentar lagi. Bila kita lihat pada faktor umur, kalau kita imbas kembali menteri yang paling muda memegang rekod ketika ini, sebelum ini, ialah bekas menteri iaitu Yang Berhormat Saudara Syed Abdul Rahman, 25 tahun usianya ketika itu. Dan kalau kita imbas lebih jauh lagi, mungkin ramai yang masih ingat bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak juga menjadi Menteri Besar Pahang ketika berusia 28 tahun. Jadi ini membuktikan bahawa umur itu bukanlah faktor yang menentukan tentang kebolehan ataupun kemampuan seseorang itu untuk berada di tahap yang tertinggi. Tetapi mungkin Datuk Dr. Madeline Burma ada pandangan yang tersendiri. Saya teringat statement kenyataan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia baru-baru ini, Tan Sri Anwar Musa. Beliau mengatakan bahawa Malaysia mungkin akan ada menteri berusia 18 tahun dalam masa-masa yang mendatang ini. Jadi apakah Datuk Dr. Madeline juga mempunyai pandangan yang sama, perasaan yang sama, ingin melihat bahawa anak muda mendukung ekonomi dan juga politik negara khususnya? Datuk Dr. Madeline. Saya tak dapat dengar. Okey dah sekarang. Terima kasih Datuk Syarkawi. Saya sangat teruja diupdate oleh dua jejaka. Tadi disebut mereka muda Saya rasa saya pun muda juga bandingkan dinosaur. So kita sama-sama muda Syarkawi. Betul. Okey. Maksud saya. Itu yang bagusnya. Saya sangat teruja dengan dua-dua pandangan mereka Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Tarma kerana beliau antara orang yang meneraju perjuangan untuk undi 18 ini. So bila saya dengar nama dia, saya rasa saya akan duduk bersama walaupun tidak dalam satu ruang bilik yang sama, tapi sekurang-kurangnya dalam ayat. Lepas tu ada abang pula tu. Nama abang. Orang di Selangor kalau sebut abang tu orang tua. Yang seorang tu muda, seorang tu tua. Tapi itulah dia, hakikatnya. Okey. Kedua-dua mereka ini mengatakan bahawa memang undi 18 ini sesuatu yang baik Saya secara peribadi semasa 2019 tu saya memang teruja apabila parlimen meluluskan. Saya kata siapa yang bawa cerita ni? Saya nak jumpa budak ni. Budak saya sebut ialah tengoklah umur saya, umur dinosaur kan. So hari ini saya berkesempatan. Congratulations So pada ketika itu saya pernah bekerja dengan YB Syed Saddiq. Kami pernah dalam satu jawatankuasa bersama, tapi selepas tu beliau terpaksa bukan YB masa tu. Dia terpaksa berhenti melepaskan jawatan dalam jawatankuasa tu sebab dia nak jadi calon masa tu. So saya berkesempatan dengan dia dan dia dalam jawatankuasa tu antara yang termuda. Jadi kami sering mendengar beliau membawa hujah-hujahnya. Beliau sangat sebab selalu jadi negara kita, budaya kita sering mengenepikan pandangan anak-anak muda. Lagi-lagi kalau kami di rumah panjang, kena cerita rumah panjang. You budak kecil duduk tepi tu. Dengar orang tua bercakap ni, jangan kacau. Tetapi sekarang, kalau kita lihat di dunia, daripada 100%, kita lihat kebanyakan negara, majoriti negara sudah pun menurunkan hak mengundi, umur mengundi ke 18, umur 18. Dan ada yang sampai 16 tahun. Itu saya tak nak lah 16 tahun. Bagi saya 18 tahun. So I think about 24 countries in the world.
satu kajian yang telah dilakukan oleh IDEAS yang mengatakan bahawa di dunia sebenarnya yang paling ramai ialah sebenarnya undi 18 tahun. Yang 21 tu sebenarnya not the majority. So jadi itu nombor satu. Nombor dua, saya seorang pendidik. Saya melihat anak didik saya. Bagi saya mereka sudah matang, mereka sudah berupaya untuk berfikir. Kalau bagi saya, kalau mereka boleh menjadi student, boleh melakukan segala bentuk aktiviti baik umur 18, kenapa tidak diberikan mereka peluang untuk menjadi untuk mengundi, untuk menjadi calon dan sebagainya. Alasan bahawa mereka ini terlalu muda bagi saya tidak boleh diterima. So, itu dulu pandangan saya. Baik, Tharma, kalau kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Dr. Madeline tadi, umur 18 tahun itu selalunya dianggap sebagai, yalah mungkin ada yang masih lagi belajar, ada yang masih baru saja bekerja dan sebagainya. Jadi apakah Tharma dalam kajian yang anda lakukan melihat bahawa apakah generasi terutamanya mereka yang berusia 18 tahun ini yang sudah pun layak untuk menjadi pengundi ini sebenarnya mempunyai mentaliti ataupun pendekatan hati dan jiwa yang bersesuaian dengan kehendak politik negara sebenarnya. Tharma. Okey, pertama sekali bila kita berfikir tentang anak muda 18 tahun kan, kita perlu fikir juga kan tentang apa status perlembagaan atau apa status perundangan untuk mereka ini kan. Kerana kita perlu sedari bahawa di zaman 80-an lagi kita telah kurangkan age of majority atau umur di mana kita diiktiraf sebagai dewasa di negara ini. Apa maksudnya adalah pada umur 18 tahun anda diiktiraf dewasa, maka anda adalah dianggap sebagai dewasa dalam mahkamah, anda boleh sign kontrak, anda boleh perlu membayar cukai, anda boleh berkahwin, boleh berkeluarga, maka anda ada pelbagai tanggungjawab yang telah kerajaan berikan. Dan kenapa kita berikan tanggungjawab kepada mereka? Bukan sebab tak cukup matang, sebab kita dah anggap mereka dah cukup matang. Kita anggap mereka dah cukup mampu berfikir secara rasional, maka anda boleh bertanggungjawab pada diri, kepada keluarga dan juga kepada masyarakat dari segi apa yang anda lakukan kan. Malah kalau dekat tentera, kalau ada perang askar-askar 18 tahun kan yang ada sekarang, mereka akan dipanggil. Maka kalau anda boleh dipanggil untuk pergi berjuang dan meninggal dunia dan mati untuk negara, takkan anda tidak boleh memilih kerajaan yang akan memberi impak kepada semua tanggungjawab yang berkaitan ini. Itulah logik yang kita perjuangkan lah ya. Maka bukanlah satu perkara yang radikal seperti yang Dr. Madeline katakan. Mungkin kalau kita cakap 16-17 tahun mungkin dia keterlaluan kan, dia macam over sangat. Tapi 18 tahun ini adalah age of majority. Maka itu adalah rasional yang sesuai. Dan kalau kita tengok apakah cara untuk untuk mereka ini berbakti atau mungkin apa mentaliti yang mereka bawa, saya ingin kongsikan beberapa data terutama dari Merdeka Center yang saya rasa cukup menarik ya. Perbezaan utama antara anak muda dan juga generasi-generasi yang sebelumnya kan. Saya rasa dari segi kecenderungan kepada politik kaum, politik agama itu saya rasa tidak berubah sangat. Kita boleh cakap bahawa itu adalah satu perkara yang sama. Maka sebab itu antara perkara yang kita bawa kepada parti-parti politik bila kita ingin bincangkan perkara ini adalah kita cakap bahawa anak muda bukanlah akan pro pada satu bahagian saja. Tidak. Anak muda ini bercorak pelbagai. Mereka ada pegangan politik yang pelbagai. Ada yang pro UMNO, ada yang PAS, ada yang DAP, ada yang GPS dan sebagainya. Kan memang pelbagai kan. Maka setiap parti akan mendapat manfaatnya. So dari segi politiknya dia tidak berubah secara radikal, tapi apa yang berubah dua perkara. Satu adalah anak muda kurang setia pada parti politik, kurang setia. Mereka walaupun kalau katakan saya orang UMNO, tapi saya berani untuk mengkritik pemimpin UMNO sendiri, kan maka kurang setia dekat situ. Atau mungkin saya cenderung pada UMNO mula-mula atau saya cenderung pada DAP mula-mula, tapi kalau saya tengok pemimpin ni buat kerja yang bagus, saya sokong dia. Saya berikan satu contoh yang memang jelas lah. Pada awal kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu masa dia naik, kita boleh nampak bahawa rakyat Malaysia secara keseluruhan, regardless of political affinity, mereka sokong dan mereka cakap dia punya approval rating tinggi gila kan, regardless of parti politik. Cuma kita boleh cakap lepas kes-kes jadi terlalu tinggi atau lebih kes kematian jadi terlalu tinggi, maka sentimen rakyat berubah. Dan kita dapat nampak bahawa kesetiaan politik itu dia bergantung pada prestasi atau the political performance of the leader. Dan saya rasa itu satu budaya yang bagus. Itu perkara yang pertama.
Dan kedua adalah anak muda lebih ketekankan tentang hal ehwal ekonomi berbanding dengan generasi-generasi yang sebelumnya. So maka walaupun masih ada penekanan terhadap isu bangsa, isu Melayu, Cina, India dan sebagainya kan, atau isu dalam konteks Sabah Sarawak, ada isu KDN dan sebagainya kan, ada local konteks, dan juga isu agama, masih itu isu yang besar. Tapi kalau katakan mereka tekankan juga gaji yang bermaruah, minimum wage, pastikan ada kemandirian ekonomi rakyat. Ini semua adalah perkara yang begitu penting buat anak muda, dan saya rasa itu satu perubahan politik yang saya rasa begitu penting, dan itu saya berharap itu akan membawa satu perkembangan budaya politik dan juga penekanan polisi-polisi baru yang kerajaan terpaksa bawakan disebabkan penambahan pengundi muda ini. So itu saja. Ya, satu harapan yang cukup menarik daripada Tarma sebenarnya. Tetapi realiti yang harus kita hadapi. Barangkali saya dapatkan dulu pandangan daripada Abang Hafizi sendiri. Kalau kita lihat rumutan yang selalu dilontarkan oleh generasi muda, anak-anak muda ini ialah kesukaran mereka untuk mendapat tempat dalam sesuatu parti politik. Mereka mengatakan bahawa seringkalilah mereka ditolak dengan begitu mudah dan sebagainya, kerana masih ada lagi apa yang disebut sebagai warlords yang begitu kebal, yang begitu kukuh, cuba mempertahankan kedudukan mereka dan sebagainya. Apakah ini satu lagi masalah yang perlu sebenarnya dan akan dihadapi oleh generasi muda sekiranya mereka ingin mencatatkan nama yang tinggi dalam bidang politik? Abang. Terima kasih, Datuk. Saya bersetuju, tidak menafikan masih lagi wujud istilah warlord dan sebagainya. Pada saya bukan sahaja dalam parti politik, even dalam awam, swasta, apa-apa platform seperti sosial dan sebagainya. Orang senior ni, kalau boleh ni, masa kasarnya nak membawa sampailah ke sana, sampai kan dia belum saat itu tiba, okey, barulah dapat pada saya. Tidak boleh. Tapi saya rasa dengan peredaran zaman ini, orang-orang senior yang kita boleh katakan itu akan perlahan-lahan rasa dirinya tertolak. Dan movement ini secara terang-terangan dah mula berlaku. Bila mana dengan kemajuan teknologi pada saya, itu adalah salah satu yang lagi jadi faktor untuk mereka sedar diri itu. Kalau kita lihat ada pemimpin muda kita yang turun ke jalanan, bersuara vokal di media sosial dan sebagainya. Ibu macam ini, saya berterima kasih kepada Bernama tadi memberi ruang dan platform kepada orang muda untuk berbicara. Selepas ini kita mungkin lagi tidak harus perdana yang lain. So secara tak langsung ini, saya rasa dengan Bernama punya effort ini akan mempengaruhi media untuk menyentuh lebih ramai lagi orang-orang media. Awani pada saya Astro pun boleh tahan juga banyak ramai orang muda kawan-kawan sendiri tampilkan untuk berkongsi pendapat dan pandangan. Ini perkara yang menjadi pada saya saudara Tarma dari Datuk pun ada sebut juga menjadi satu ukuran pada hari ini, bila mana kita katalah, kita tak kata orang muda ini tidak ada pengalaman ke apa dan sebagainya. Pada saya, balik kepada yang saya sebutkan tadi, kita tak ada ruang dan peluang. Kalau kita lihat ini, Tarma boleh jadi menteri, saya boleh jadi menteri. Kita diasuh, dididik dalam sekolah politik masing-masing. Sama ada di peringkat kampung ke universiti. Even sekolah dahulu pun kita diredahkan. So pada saya sampai saat dan ketikanya, ruang dan peluang itu dibuka lebih lagi. Kalau hari ini kita sebut, kita ukur selalulah berapa persen wanita yang dilibatkan dalam kerajaan, dalam kepimpinan, dalam organisasi GLC dan sebagainya. Selepas ini mungkin akan keluar lagi satu term yang saya boleh sebutkan, berapa persenkah pula orang muda yang dilibatkan. Itu boleh menjadi satu KPI kepada pihak kepimpinan negara ini. Kalau kepimpinan negara mengambil ini sebagai satu pendekatan baru, pada saya yang di bawah ini, aku kata kepimpinan melalui tauladan. InsyaAllah. Baik, Datuk Dr. Madulin, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Abang Hafizi dan dia mengatakan bahawa dia juga boleh jadi menteri, Tarma juga boleh menjadi menteri, jadi peluang kita dua nampaknya semakin jauh lah untuk jadi menteri. Okey, Dr. Madulin, sesuatu yang penting sebenarnya, kita cuba sentuh tentang bidang yang Datuk kuasai lah sebenarnya, itu bidang ekonomi sendiri. Apakah masanya
waktunya sudah sampai di mana anak-anak muda juga harus memainkan peranan yang lebih berkesan dalam sektor ekonomi itu supaya mungkin mereka boleh memberikan apa yang disebut sebagai nilai tambah sebenarnya kepada sektor ekonomi secara keseluruhannya. Apakah Datuk melihat bahawa itu belum lagi dapat dilakukan oleh anak-anak muda terutamanya yang berusia 18 tahun ke atas ni? Terima kasih Datuk. Saya kalau bila saya dengar dua anak muda ni tadi, termasuk kita berdua juga muda, cuma tak boleh jadi Perdana Menteri lagi. So bagi saya bila disebut tentang ekonomi, bagi saya ini mengapa saya lebih bersetuju mengapa anak muda perlu yang undi 18 tahun ini tadi supaya menurunkan ke 18 tahun. Sebab kalau kita tengok dalam bajet kita saja, dibayangkan anak muda yang terkesan oleh COVID-19, dia tak kira tua ke muda, ramai anak-anak muda yang terkesan. Jadi kita perlukan suara mereka, kita perlukan suara mereka. Denyutan you dengar yang jadi gig, yang terlibat dalam gig ekonomi, majoriti anak muda, tetapi suara mereka tidak kedengaran. Bajet, nanti saya akan terbayang orang macam kita juga yang bercerita. So bila kita nak dengar anak muda ni, bila mereka bercerita, mereka menyatakan realiti yang mereka hadapi. Underemployment, guna tenaga tidak penuh, anak muda. Pengangguran, anak muda, bukan orang tua yang menganggur. Paling tinggi pengangguran ialah youth unemployment. Graduan 25% yang menganggur. Bukan Madeline, umur dinosaur. Saya cuma sibuk nak risau sama ada nak pergi COVID test ke tidak. Itu je. So bagi saya dari segi ekonomi, memang kita perlu suara anak muda. Saya ambil contoh YB Khairi. Kita tengok sebab saya beliau dianggap antara 1% lah dalam kabinet yang baru ni, yang kita lihat di mana suara anak muda, walaupun dia tidaklah begitu muda seperti menteri yang dua-dua berangan nak jadi menteri ni. Saya suka sangat orang yang ada cita-cita tinggi. So tapi bagi saya, dia akan membawa nafas baru. Mereka akan membawa cerita baru. Sebab ekonomi pasca COVID sangat berbeza. Dia tidak boleh penyelesaian cara lama. Kita perlu pendekatan cara baru. Jadi pendekatan cara baru ialah kita perlu mendengar suara baru, suara anak-anak muda yang mungkin selama ini orang macam, alah, dia orang tu hanya sebagai window dressing. Bagi saya, we need substantive. Maksudnya, sumbangan mereka mesti penting. Dari segi suara tadi disebut ada 3. Satu sebagai pengundi. Kedua, mereka boleh jadi calon. Saya nak mereka jadi calon. Saya nak ramai lagi anak muda dalam parlimen memberi suara. Sebab kita tengok the youngest prime minister in the world, umur dia 34 tahun. Seorang wanita. Itu yang penting tu. Itulah saya mengharapkan dua orang anak muda ni. Bolehlah kita panggil dia orang nanti yang berhormat. Ya, Datuk? InsyaAllah. Okey. Menarik apa di Dr. Madeline. Baik, kembali semula kepada Tarma. Kalau kita dengar apa yang Dr. Madeline sebut, itu merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, terutama untuk generasi muda. Tetapi daripada kajian yang Tarma lakukan, walaupun kalau kita petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Madeline dalam Kabinet Keluarga Malaysia yang baru diumumkan, kita tahu bahawa ada 7 menteri yang masih lagi dianggap sebagai berusia muda, dan ialah YB-KJ dijadikan sebagai satu contoh yang begitu baik sekali. Tetapi bukan mudah sebenarnya Terma kepada generasi muda ini untuk menceburkan diri dalam politik dan kemudiannya mencapai satu kedudukan yang begitu baik sekali. Apa sebenarnya selalu cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda ini apabila mereka cuba bergerak aktif dalam bidang politik ini? Selalunya apa yang menjadi masalah? Bagi saya secara jelas, bila saya dah berkecimpung dalam bidang ni, saya mendalami data, saya berbincang, saya membaca dan sebagainya kan, memang jelas ini adalah masalah sistem. Kita tidak boleh nafikan lah kan, dan sistem dia pelbagai. Saya akan sentuh beberapa isu. Pertama adalah sistem kepartian itu sendiri, kan, di mana sistem kepartian itu mewujudkan wallet politik yang sukar untuk dikeluarkan, kan, malah mereka dengan senangnya mengeluarkan siapa-siapa yang pertandingan baru atau orang yang mungkin mencabar mereka senang-senang keluarkan, maka mereka dapat menguasai kawasan-kawasan mereka, dan secara terus mereka menjadi adun, mereka menjadi MP untuk masa 20, 30, 40 tahun. Malah kita ada isu di mana pemimpin generasi merdeka masih
bergaduh untuk jadi Perdana Menteri sekarang, masih bergaduh menjadi menteri sekarang dan menguasai tapak pemerintah, dan ini berlaku kerana sistem kepartian kita. Jadi bagaimana kita boleh mengubah sistem kepartian itu sendiri untuk menjadi lebih adil dan memastikan bahawa anak muda bukan sahaja menjadi jentera di bawah, bukan sahaja untuk memasang bendera, bukan sahaja untuk memberikan brosur dan sebagainya, tapi untuk memastikan untuk mereka menjadi policy maker, mereka menjadi pemimpin yang besar. Itu pertama. Kedua adalah isu politik wang. Kan kita tak boleh nafikan bahawa untuk menjadi ahli politik, untuk menjadi adun, untuk menjadi MP dan sebagainya, anda perlukan wang yang besar, yang terlalu besar, kan? Dan isunya kerana untuk beberapa sebab, kan. Pertama adalah kita telah normalisasikan di mana wakil rakyat bukan sebagai policy maker, tapi mereka adalah pemberi welfare atau pemberi bantuan. Kan mereka perlu datang ke funeral atau datang ke perkahwinan bagi duit, atau mereka perlu buat jamuan, atau mereka perlu bagi duit. Maka itu adalah budaya yang kita telah normalisasikan. Itu satu perkara yang bermasalah. Kedua adalah di mana kita tidak adanya sistem pembiayaan politik secara telus, secara jelas. Dan apa yang isu yang ada adalah yang kita menghadapi masalah di mana ahli-ahli politik dijual beli, kan, seperti open market pula, kan. Ada yang sampai kita dengar isu 30 durian atau 30 juta ringgit untuk satu MP seperkepala. Dan kerana kita ada isu-isu seperti ini, kerana kita tiadanya pembiayaan politik yang jelas, yang telus, maka sukar untuk anak muda yang baru nak masuk bidang politik ini untuk mereka compete atau mereka bertanding, kerana mereka tidak ada 20-30 tahun untuk mereka dapatkan kontak korporat, untuk mereka dapatkan dana 20-30 juta, untuk mereka ada jumlah duit yang begitu besar, kan. Tapi kalau kita tengok di negara-negara yang maju atau demokrasi-demokrasi yang lebih matang, bila adanya sistem-sistem politik yang lebih adil, maka memang boleh anak muda untuk compete, kerana anak muda ini mungkin lebih popular dari segi perspektif mereka, atau mereka membawa nafas baru politik negara. Maka rakyat suka mereka. Cuma dalam situasi sekarang, mereka tak dapat peluang pun untuk pergi bertanding untuk mendapat sokongan rakyat pun. Even patu pun tak dapat belum lagi. Maka ini adalah antara isu-isu yang kita dapat nampak. Dan belum lagi kita sentuh tentang isu budaya Malaysia atau budaya Asia di mana kita mengagungkan experience atau pengalaman, kan. Kita selalu dengar tak cukup makan garam ni, macam mana kita tapi saya pun nak sebut juga, ya, dalam dunia globalisasi yang semakin berubah ini, bukan saja kemampuan kita untuk makan garam yang menjadikan kita pemimpin yang baik, ya, bukan pengalaman kita, tetapi kerana kemampuan kita untuk berfikir. Kita perlu memilih berdasarkan merit, kerana banyak cabaran-cabaran baru yang kita terima. Dan antara satu isu yang besar yang kita hadapi, kan, adanya satu ego antara dalam pemimpin-pemimpin lama, di mana mereka kata, okey, kita tak payah ikut negara luar, kita tak payah berubah, kerana kita duduk di acuan kita sendiri. Dia cakap dengan bangga. Tapi isu dia, kalau acuan kita yang asal ni berfungsi, it is working, tak ada masalah. Orang tak ada yang akan komplain, kan, tak ada yang akan bising. Tapi isu dia adalah mungkin kita dianggap ketinggalan. Mungkin kita sukar untuk bertanding, untuk talent, bertanding untuk bakat, bertanding untuk capital dan sebagainya, kan. Maka kalau negara kita semakin kehilangan, negara kita semakin, mungkin kita cakap merosot, atau mungkin kita menghadapi beberapa cabaran-cabaran besar dari segi pandemik, globalisasi, IR 4.0 dan sebagainya, mungkin kita perlu consider atau kita perlu pertimbangkan, bawalah nafas baru, bawalah pemimpin baru yang membawa perspektif yang berbeza. Okey, mungkin Hafizi ada pandangan yang tersendiri dalam isu seperti apa yang disebut oleh Tharma misalnya. Kurang pengalaman. Kami yang dulu makan garam itulah pun merasa pahit ataupun masinnya garam tersebut. Tetapi apakah itu menjadi sekatan sebenarnya kepada anak-anak muda untuk bergerak aktif dalam politik, mendapat satu kedudukan yang baik dalam parti-parti politik, dan apakah penyakit itu ataupun isu itu masih lagi sebenarnya menjadi satu kekangan kepada anak-anak muda untuk mendapat tempat yang bersesuaian dalam sesuatu parti politik ataupun dalam kedudukan politik keseluruhannya. Hafizi? Mic anda, kami tak dapat dengar suara anda. Ya, mungkin ada gangguan?
Akibat terlalu makan banyak garam. Terleka. Itulah dia. Yelah, dia boleh jual lah apa kata kami dulu yang makan garam. Okey lah, you makan garam banyak-banyak, nanti nampak you dah mula tak sihat, you dah mula terkompetent dalam berjuang, you dah mula leka, dah hilang you punya pedoman dan sebagainya. So hari ini kita anak muda dah mula dihidangkan dengan makanan yang sihat, kurang garam, kurang gula, so kita boleh lawan dengan masalah tu. So saya setuju dengan Tarama punya ni tadi. Dia cakap sistem parti itu sendiri yang menyekat anak muda ini. Tapi kalau kita lihat ramai ataupun banyak parti yang dah mula mengikut peredaran zaman. Tak payah pergi jauh lah. Even di universiti pun dengan pindahan AUKU dan sebagainya dah menggunakan mahasiswa aktif politik. Sama ada dalam kampus ke, mungkin kurang sikit lah. Ataupun di luar kampus, ikut you lah. Yang penting janganlah membawa pengaruh politik itu sampai bermusuh-musuh dalam kampus. So pada saya dengan peluang yang dah mula dibuka oleh kerajaan. Sebab dia sedar. Bila kita bermula dengan perkataan 18 ini, mereka dah mula sedar. Bukan sahaja di tingkat universiti. Seolah ini pun dah kena mula bersedia sebenarnya. So bila semua sistem itu bersedia, so kita anak muda ini pun akan jadi terus mudah untuk bergerak ke sana ke sini. Maksud saya dalam politik dan sebagainya ini. So pada saya kesediaan kita anak muda itu yang pertama. Macam pertama sebelah membaca Datuk Kuala sebut apa kata berinteraksi dengan orang untuk kumpul pengalaman dan sebagainya. So pada saya kita anak muda kena bersedia juga. Selain daripada kita kesediaan anak muda ini sistem ini secara apa kata secara luasnya sistem ini pun kena bersedia. So hari ini bila dah cakap pasal undi, kita dah cakap pasal 3 lah sebagai pengundi, sebagai calon ke, sebagai pengundi dan sebagainya tadi. So pada saya kita dah perlu diberikan education untuk apa kata pendidikan ke arah politik ini. Politik ini bukan sekadar parti politik dan sebagainya. Gitu. Tapi saya ingin mencelah sedikit apa ni Hafizi. Cuba kita melihat, saya tahu apa ni pergerakan politik sudah pun dibenarkan di dalam kampus sebenarnya. Tetapi selalu ada pandangan yang mengatakan bahawa kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa kita ini mudah sangat dipengaruhi dan kadang-kadang mereka sentiasa berpandangan negatif kepada pihak kerajaan. Mereka lebih memihak kepada pembangkang dan apa saja yang dilakukan oleh kerajaan itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak sesuai, tidak kena dan sebagainya. Jadi apakah ini juga antara faktor yang menyebabkan kadang-kadang ialah pemimpin politik juga tidak memberi muka, saya gunakan istilah memberi muka kepada mahasiswa-mahasiswa di peringkat pengajian tinggi ini sebenarnya. Apakah itu masalah yang dialami? So pada saya pelanggar sistem ini lebih popular. So everyone knows yang kita buat salah. Macam saya orang baik ini yang menyokong, memberi pandangan, berjumpa dengan pemimpin kita secara baik. Kita tidak dinampakkan kerana kita sebagai orang baik. So kita tak di-highlightkan. Media-media harus berdana, even media sosial pun suka benda-benda yang hangat begini. So I boleh kata Tarma MT mungkin lebih popular. Sebab orang mungkinlah buat provokasi secara terang-terangan dan sebagainya. So itu memang PL orang muda sekarang. Saya pun sama. Kalau malam kita terus tunjuk di media sosial dan sebagainya. So saya boleh kata tu, walaupun Datuk sendiri nampak kata di luar sana ramai orang yang seperti terlalu kebebasan bersuara itu terlalu diagung-agungkan. Pada saya suara-suara kecil, ada kawan-kawan saya yang mungkinlah dalam kerajaan ini mereka buat dia bagian mereka. Mereka buat dalam sistem, mereka ikut, mereka berperanan untuk menjalankan polisi itu dan sebagainya. So mungkin mereka ini kurang popular. So I boleh kata sebab hari ini kalau kita lihat selepas dipindahan itu mahasiswa-mahasiswi lebih bijak, lebih secara terbuka dan mereka yang saya boleh katakan menyokong pembangkang ini lebih ke depan sebab mereka berlanggar arus. So rakan-rakan yang menyokong kerajaan sedia ada, mereka tidak baik kan, so mereka saja. So bila kan dia, so tidaklah menjadi satu tumpuan media pada saya. So I boleh kata rakan-rakan dalam kerajaan yang menyokong kerajaan ini, mereka bekerja mereka. Mungkinlah secara baik-baik ini yang tidak di-highlight oleh media. So sekarang kita boleh lihat lah masing-masing dah mula balance. So rakan-rakan sebagai contohlah UMNO siswa dah mula, DAPSI dah mula, Angkatan Muda akan masuk pelbagai kelab-kelab politik dalam universiti sekarang ini bergerak secara terang-terangan.
So itulah satu semangat baharu yang disuntik oleh event-event pada hari ini lah. Sebagai contoh kita bincangkan hari ini, undi 18 ni. Gitu dok. Okey, baik. Dr. Marilyn, sesuatu yang penting juga di sinilah. Kita tahu bahawa kerajaan sekarang ini sedang ataupun negara sekarang ini sedang menghadapi situasi ekonomi yang cukup mencabar. Dan kita tahu juga kerajaan juga melakukan pelbagai langkah. Di antaranya ialah penubuhan apa yang disebut sebagai Majlis Pemulihan Negara ataupun MPN. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa mungkin dalam sudah sampai masanya di mana idea, peranan, buah fikiran yang bernas daripada anak-anak muda juga seharusnya diambil kira dalam usaha untuk merancang dan merencanakan satu tindakan ekonomi yang mungkin lebih berkesan. Apakah Datuk setuju dengan cadangan itu? Ya, Datuk Syarkawi, saya memang sangat bersetuju dengan pandangan ini seperti yang saya katakan tadi ya. Banyak daripada kesan COVID ini, especially kalau kita nak dalam proses pemulihan ekonomi, we need to refer to the youth. Sebab mereka lah orang yang sangat terkesan oleh COVID ini. Tetapi mungkin ada orang yang berkata tadi tak cukup garam. Memang saya setuju dengan abang. Garam sekarang bukan penting. Yang penting ialah akses kepada maklumat, akses kepada ilmu dan sebagainya. Anak muda punya akses kepada maklumat sekarang jauh luar biasa. Saya rasa kita masih lagi terkekial nak cari maklumat dalam handphone. Mereka dah tahu maklumat itu. Jadi kita tidak boleh menafikan. Menggunakan cerita garam tu baik untuk zaman dulu. Sebab zaman dulu orang tua yang berpeluang, mempunyai pengalaman, mereka pergi keluar, mereka terdedah dengan apa yang berlaku di luar. Berbanding dengan anak muda. Tetapi sekarang, dunia sudah terbalik. Anak muda lebih terdedah kepada ilmu, lebih terdedah kepada kecanggihan. Kalau you tengok internet dan sebagainya, jangan lawan mereka. Jadi bagi saya, mereka ini sangat penting dilibatkan. Sama ada dari kalangan NGO, NGI ataupun majlis belia-belia. Kita melihat majlis belia kita ramai yang sangat aktif. So, jadi bagi saya, selain daripada dua parti tadi, parti pembangkang dan parti kerajaan, saya suka Saudara Tarma kata tadi, dia kata sebab anak muda ini, satu lagi masalah dia, mengapa parti politik tak berapa suka dengan dia orang ni, mereka ni tidak ada afiliasi. Dia boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. That's why yang golongan tua yang banyak makan garam ni, katanya dia orang ni tak susah sikit ni. You tak boleh pegang dia orang ni. Jadi itu yang menyebabkan dia orang ni susah. Tetapi saya melihat itu sesuatu yang positif. Sebab kalau kita tidak berprestasi baik, sesuatu parti itu tidak berprestasi dengan baik, mereka ni anak muda tidak akan tunggu sebab atas dasar kesetiaan kepada parti, kesetiaan kepada agama, kesetiaan kepada etnik. Dia tak ada. Dia kesetiaan dia kepada kos. Bukan kos COST. Perjuangan. Dia ada perjuangan. Sama ada perjuangan membasmi kemiskinan ataupun alam sekitar ataupun COVID. Macam tu. Dia tak ada konsep, kita berjuang atas nama waiban. Kita berjuang atas nama etnik, ke politik ethnicity. Macam Saudara Tarma kata tadi, memang betul. Tapi itu juga yang menyebabkan golongan yang banyak makan garam ni sukar untuk memegang mereka, memberi peluang. Sebab mereka tidak dilihat sebagai membawa kesinambungan perjuangan orang tua ni. So itu dulu pandangan saya. Jadi Tarma, berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Datuk Marilyn tentang pemikiran yang ada kepada generasi muda ni, kesetiaan mereka terhadap parti itu kadang-kadang mudah sangat berubah. Apakah itu antara sebab yang mungkin agaknya lah memberi kesan dan juga impak yang cukup serius kenapa parti-parti politik tidak begitu gemar untuk memberikan kedudukan yang begitu baik kepada generasi muda ataupun kepada anak-anak muda, ataupun ada sebab-sebab lain sebenarnya? Tarma. Bagi saya memang seperti yang saya katakan, seperti yang Dr. Marilyn katakan, memang itu antara faktor yang ada lah. Tapi hakikatnya kita seperti juga yang saya katakan tadi, kita tidak boleh nafikan bahawa sistem dalam parti itu sendiri di mana menjadi pemimpin politik itu bukanlah satu khidmat pada rakyat, tapi itu adalah satu cara untuk mereka mendapatkan duit, mereka mendapatkan kuasa, mereka mendapatkan kontrak, mereka menjadi jutawan, bukan sekadar jutawan ya, bilioner.
Kan bila kita nampak ramai di sini selepas mereka hilang kuasa baru LHDN nak cari mereka dan sebagainya kan. Ini memang isu yang teramat-amat real dan teramat-amat farah yang kita harus selesaikan, di mana ramai daripada mereka tidak mahu melepaskan kuasa dan mereka melakukan perkara bukan kerana nak memperjuangkan rakyat sangat pun kan, bukan sebab mereka ingin bawa polisi-polisi yang bagus, hanya mereka berretorik demi rakyat, retorik demi bangsa, retorik demi agama, retorik demi semua perkara-perkara yang baik. Tapi apabila mereka dapat tampuk kuasa, apa yang mereka benar-benar lakukan adalah berikan kepada anak-anak buah mereka, berikan kepada kroni-kroni mereka, dan mereka juga makan sendiri kan. Maka itu adalah memang berbalik pada isu rasuah, isu politik wang, isu bagaimana kita boleh ada sistem pembiayaan politik yang secara telus, bagaimana kita boleh pastikan bahawa kurangnya ketirisan dari segi ekonomi negara. Bagi saya ini adalah satu perkara yang berkait lah kan. Jadi bagi saya, sebab itu saya tidak hanya bercakap soal anak muda sebagai satu identiti yang bersahaja kan. Saya yang hidup dalam vacuum saja. Saya tidak memperjuangkan saya nak anak muda sebab dia muda, tidak. Bila kita di Undi 18 perjuangkan politik baru, perjuangkan anak muda untuk memberi nafas baru perlu secara total. Nafas baru perlu secara budaya dan juga untuk mencabar sistem-sistem yang rosak, permasalahan-permasalahan yang telah lama wujud. Dan saya rasa ini bukan isu yang baru ya. Ini isu yang saya rasa akademik dah lama bawa. Saya rasa dah 23 tahun dah. Saya rasa Dr. Madeline dah cakap, Dr. Terence Gomez, ramai sangat akademik hebat yang dah cakap pasal benda ni kan. Tapi masalahnya kita tak ada political will atau kekuatan politik untuk laksanakan. Dan saya berharap anak muda demi negara, demi masa depan kita, we have to get it done lah. Okey, sebelum saya pergi kepada kedua-dua tetamu yang lain, masih lagi saya nak dapatkan pandangan Tharma terlebih dahulu lah. How confident you are actually, Tharma, bila kita cakap tentang pelaksanaan Undi 18 ini? Apakah ianya akan berlaku dalam masa singkat? Dan tetapi kalau ada masalah-masalah yang perlu dihadapi mungkin dari aspek undang-undang dan sebagainya, apakah itu mungkin akan mengganggu gugat sedikit perancangan untuk mengadakan Undi 18 ini dalam pilihan raya yang akan datang? Okey, terima kasih. Saya perlu minta maaf dulu. Ini penjelasan yang sedikit detail yang saya perlu berikan ya. Pertama sekali kita dapat nampak bahawa adanya political will dari segi pihak kerajaan, di mana mereka, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan bahawa beliau ingin membawa semula isu 18 ke Parlimen. Dan mungkin ramai yang tak faham kenapa dia perlu kembali ke Parlimen. Kerana isu dia adalah dalam Akta Pindaan Perlembagaan 2019 ada Seksyen 3. Seksyen 3A adalah penurunan umur mengundi. Seksyen 3B adalah untuk menukar takrif dari memohon untuk mendaftar kepada telah didaftarkan. Itu takrif dia kan. Dua perkara kan. Maka apa hujah yang dibawa oleh pihak kerajaan adalah bahawa Undi 18 adalah satu perkara yang boleh lakukan dengan senang, tapi isu dia adalah kerana dia terikat kepada automatic voter registration atau pendaftaran pengundian secara automatik, dan itu adalah perkara yang sukar. Dari segi perundangan, dari segi teknikal, dia kena bersihkan data, dia kena ada kerjasama antara SPR dengan Jabatan Pendaftaran Negara nak bersihkan data pengundi dan sebagainya kan. Mungkin ada pelbagai perkara kan. Sebab itu mereka nak menangguhkan sehingga September 2022. Itu yang mereka minta. Jadi itu adalah konteks dia. Maka apa solusi yang dibawa oleh pihak kerajaan adalah mereka ingin laksanakan dahulu pelaksanaan penurunan umur mengundi, dan mereka ingin melakukan pindaan perlembagaan untuk asingkan 3B untuk dilaksanakan lepas ini kan. Tapi apa yang itu konsep dia, saya harap boleh fahamlah kan. Dan apa yang kami cakap, yang kami ujarkan semasa di mahkamah, dan seperti yang mungkin ada yang mengikuti, kita membawa di kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Tinggi Kuching. Dan di Mahkamah Tinggi Kuching telah diberikan judgement atau mandamus order dari hakim bahawa kerajaan perlu laksanakan secepat mungkin, paling lambat adalah 31 Disember hujung tahun ini. Kan itu adalah order atau perintah yang diberikan oleh pihak hakim. Dan sebab dia memberikan beliau memberikan judgement seperti itu adalah kerana kita bawa hujah begini, bahawa perkara 3A adalah seperti yang kita setuju dengan kerajaan, senang untuk dilakukan. Tapi 3B, kita mengatakan bahawa 3B itu tidak secara terus
membawa kepada automatic voter registration. Kalau kita baca ayat itu sendiri, dia tak ada mengatakan automatic voter registration, tak ada. Dia hanya mengatakan apply to register kepada is register. Itu saja. Maka kita bukan nak cakap tak berterima kasih kepada kerajaan. Kita cakap okey, kita bersyukur, thank you very much. Cuma apa yang kita cakap, janganlah guna cara yang susah, janganlah guna cara yang panjang. Kita hujarkan bahawa kerajaan boleh laksanakan undi 18, 3A dan 3B ini serta-merta. Immediately, kan? Boleh serta-merta. Cuma kita laksanakan serta-merta dan minta anak muda untuk berdaftar menggunakan sistem sedia ada, dan kita berikan masa tambahan kepada SPR untuk laksanakan automatic voter registration. Perkara ini boleh dilakukan jika kita membaca petikan-petikan pindahan perlembagaan itu dalam cara yang lain. Cuma itu isu dia lah, pembacaan pindahan perlembagaan itu, bagaimana cara untuk kita mengolah dia, dan unfortunately lah mungkin pihak kerajaan dia ambil cara yang sukar, dia ambil cara yang lebih besar sampai nak pergi balik pada parlimen. Tapi itulah saya rasa yang saya harapkan, apa-apa cara sekalipun, kita mengharapkan bahawa anak muda akan mendapat hak mengundi dalam masa yang terdekat supaya 1.2 juta rakyat Malaysia boleh eligible to vote menjelang hujung tahun ini. Saya rasa itu satu perkara yang bagus, pembaharuan politik pada negara. Ya. Okey, jelas daripada apa yang disebut oleh Tharma. Mungkin penting jugalah Dr. Marilyn. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Kalau itu harapan yang dilontarkan oleh Tharma, apa pula harapan Madeline sendiri, seruan Madeline sendiri kepada anak-anak muda? Kalaulah katakan bahawa undi 18 ini akan dikuatkuasakan mengikut apa yang dirancangkan, sikap anak muda juga harus berubah sebenarnya, Dr. Madeline. Pendekatan mereka juga harus berubah. Jadi seruan dan juga harapan Madeline dalam isu ini. Okey, saya betul mengharapkan ya anak-anak muda kita, macam Tharma kata tadi the legal side ya, itu biarkan orang-orang yang kuat-kuat macam Tharma yang nak jadi menteri undang-undang nanti, biarkan dia uruskan. Tapi bagi saya yang penting anak-anak muda mengambil kesempatan ini. Ini adalah peluang yang terbaik untuk kita mendengar mereka, mendapat suara mereka. Sebab selama ini kita sering berkata anak muda ni, kita kata bila mak rempit anak muda, bila buat crime anak muda. Tapi sekarang sudah ada ruang dan peluang di mana anak-anak muda diberi peluang untuk mengundi dan menetapkan suara mereka di parlimen. Maka saya rasa inilah waktu yang terbaik. So saya menyeru, saya teringat saya dah petik. Ini saya masa saya muda dulu, saya membaca buku Soekarno, presiden mantan presiden Indonesia, dia kata, berikan saya 100 orang tua, akan saya cabut Semeru itu gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikan saya 10 orang pemuda, akan saya goncang dunia. So saya nak anak-anak muda di Malaysia bergoncang dunia. Saya nak melihat Tharma di parlimen. Saya nak melihat abang di parlimen. Bukan saja di parlimen, tapi jadi YB, jadi menteri. Supaya mereka tidak lupa kita berdua. Okey. Itu harapan saya. Harapan yang cukup hebat sebenarnya, dan kita mendoakan moga harapan itu akan menjadi kenyataan satu hari nanti. Siapa tahu. Okey, Fizi, apa yang disebut oleh Datuk Madeline tu ialah kerana dia pun orang Sarawak, dia tentu sokong anak muda dari Sarawak. Tapi penting sebenarnya, Fizi, macam saya sebut tadilah, kalau kita lihat daripada pendaftaran pengundi undi 18 ini pun dikatakan masih lagi berada pada kedudukan yang tidak begitu memuaskan. Reaksi anak muda juga belum lagi segairah seperti apa yang kita harapkan. Jadi seruan dan juga harapan Fizi sendiri kepada generasi muda, kepada anak muda untuk segera mendaftar sebagai pengundi untuk undi 18 ini apabila ianya telah pun dikuatkuasakan nanti. Baik, terima kasih Tok. Saya nak tambah sikit kat Tharma tadi sebenarnya. Bila cakap pasal tiga golongan B, 3 golongan A tu, yang A tu memang everyone dah setuju. B ni pada saya perlu lagi diperhalusi. Sebab kalau kita lihat 44 juta yang tak berdaftar lagi, umur 21 tahun ke atas tu, masih lagi tak berdaftar. Apa faktor-faktor dia? Mungkin kurang waras ke, OU ke, ataupun dah meninggal dunia yang kita tak ketahui. So bayangkan kita daftar di luar ni automatik. Somebody akan ambil kesempatan daripada perkara tersebut. So pada saya, sukarela itu pun perlu supaya anak muda ini lebih merdeka untuk memilih mereka ini.
ialah kita faham vote ini ialah satu ekspresi emosi kita ketika itu. Kita lihat bagaimana kita akan raya setiap parti cuba untuk menghidangkan kita dengan pelbagai janji-janji dan sebagainya untuk kita memilih mereka. So, I boleh kata untuk kita sebagai pemilih pun kesukaan itu pun perlu ada. Automatik, you daftarkan I, tak daftar dulu. Dah peratusan dekat situ keluar dulu program dan sebagainya. So, Tarma mungkinlah boleh dipertimbangkan. Sebab saya rasa benda tu menjadi perbincangan hangat di luar sana. Pendaftaran automatik ini sangat-sangatlah nanti kita tak tahu. Mungkin akan menguntungkan somebody dia ada. So, bila bercakap pasal harapan ini, again, sistem ini kena kita kena support sistem. Tapi kalau persekitaran itu pendedahan mahasiswa, pendedahan anak-anak di bangku sekolah lagi, mereka yang berumur 13 tahun SPM, mereka yang berada di form 4 11 tahun, 2 tahun lagi nak pergi mini sebagainya, mereka dah perlu didedahkan. Kalau kita lihat zaman sebelum ini, even zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Tun Mahathir, even zaman Bangsa Malaysia dahulu pun kita dah mula didedahkan. So saya rasa proses itu kena lebih banyak lagi dilakukan sekarang. Sebab kita dah janji dah. Sekarang ini dah sebut kita nak laksanakan UNI 18 ini. Tapi masih berilah yang cepat pun September 2022. Tapi kalau ikutkan disebut, saya baca juga tu di Kuching apa semua ni, kita kena apply tahun ni. So pada saya sistem ini kena sama-sama menyokong apa yang kita bawa ini. Dari segi kesediaan sekolah itu sendiri untuk berbicara secara terbuka pasal politik. Cikgu-cikgu ni dah kena ready untuk layan anak murid dan sebagainya nak bercakap pasal politik ini. Yalah, again, politik is not about politik yang parti saja. Dalam sistem masyarakat ada politiknya, keluarga pun ada dia punya sistem politiknya, dengan kata bapak, ibu bapak ni kepala keluarga, mak ini leher keluarga, pusing kanan, bapak ada pusing kanan dan sebagainya. So sistem itu kena dididik. Kita kalau sekarang kita dihidangkan dengan perkara-perkara yang politik itu kotor, politik rasuah, politik itu benda-benda yang membawa kepada perkara yang tidak baik dan sebagainya. Itu tidak. Politik itu sangatlah bersih. Tapi bagaimana orang yang membawa politik itu yang sebenarnya membentuk pemikiran and again nak menghidangkan apa kepada rakyat. So again benda ini kita anak muda kena belajar, kena banyak membaca lagi and kena asingkan politik emosi dan sebagainya. Kita kena based on fakta. Saya setuju. Saya setuju bila kata pasal kita kesediaan pada parti sebagainya. Mungkin kena ada. Memang kena ada supaya kita ni ada prinsip dalam perjuangan kita. And again, bila kita ada prinsip dalam perjuangan ini, tak kisahlah parti ni cakap A ke B ke, bila kita ada satu landasan yang benar, if you tak betul, I tinggalkan dulu lah. I buka parti baru macam kawan kita dan sebagainya. So again, saya nak cakap yang kita ni anak muda pun kena bersedia. Selain pada itu, sistem masyarakat ini sendiri yang mungkin dah dicemarkan dengan pengalaman politik mereka ini kena dibersihkan, kena disucikan semula supaya kita dapat melahirkan semula pemimpin-pemimpin harapan negara yang diharapkan tadi untuk menggoncang dunia ini. InsyaAllah. Okey, harapan. InsyaAllah. Cukuplah tu. So, saya ni kalau boleh nak balik Sarawak sekarang ni, terus ke kawasan ni untuk mula lebang luaskan kita punya fahaman baru ni. So again, terima kasih bernama kerana sudi menjemput. Kerajaan hari ini kena laksanakan walk the talk. InsyaAllah. Okey, harapan anak Sarawak yang cukup tinggi dan mungkin itu juga harapan generasi muda. 2 minit masih yang tinggal Tarma. Sorry, sepantas-pantasnya lah. Sekiranya UNI 18 ini dilaksanakan, walaupun mungkin agak lambat sikit ataupun kalau cepat memang kita sukalah, tetapi apakah anda confident bahawa kalau pelaksanaan UNI 18 itu dilaksanakan, kita akan dapat melahirkan pemimpin muda dan kita juga mungkin akan mencipta satu lanskap politik yang berbeza di negara kita. Seringkas-ringkasnya. Bagi saya, walaupun sebanyak mana kita optimis, tapi kita perlu realis
dan yang penting adalah kita harus berani bekerja dan berani bekerja keras untuk melaksanakan dan mencapai impian kita. Jadi bagi saya adalah, saya percaya bahawa Undi 18 ini adalah satu, kita boleh cakap api yang boleh menggerakkan atau tenaga yang kita boleh pakai untuk mencipta perubahan pada sistem pendidikan negara, perubahan pada pemikiran, perubahan pada mentaliti rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tapi yang penting juga bagi saya adalah kita janganlah kita janganlah bazirkan momentum ini. Kita gunakanlah peluang ini untuk pastikan bahawa anak muda kita menjadi pengundi yang bermaruah, pengundi yang berpendidikan, pengundi yang bermaklumat, dan mereka mampu mencipta dan membawa lebih ramai pemimpin muda yang akan menjadi menteri yang hebat, menteri yang bertanggungjawab, menteri yang tidak berrasuah, dan menteri yang akan bawa polisi yang berjiwa rakyat. Maka bagi saya optimis seperti biasa. Memang saya perjuangkan isu ini, tapi kerja masih perlu berjalan. Kita memerlukan bantuan dari semua. Tak kisah anda dari orang politik, anda kerajaan, anda pembangkang, anda NGO, anda anak muda. Kita perlu berjuang bersama. Kita perlu bekerjasama demi negara Malaysia ini, kerana this country is worth fighting for. This country is worth working for. Maka kita gunakanlah momentum ini untuk kebaikan. Itu saja. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tarma Pilih. Terima kasih kepada Abang Muhammad Hafizi, Abang Abu Zu, dan tentunya terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Marilyn Burma kerana sudi bersama kita di ruang bicara. Perbincangan yang cukup menarik sebenarnya, dan kita dapat berkongsi banyak maklumat dan juga pengetahuan, dan kita harap apa yang dicita-citakan oleh generasi muda untuk Undi 18 ini akan menjadi kenyataan. Dan saya pasti dengan perjuangan yang dilakukan oleh rakan-rakan kita seperti Tarma Pilih dan rakan-rakannya, saya percaya mungkin apa yang kita impikan itu bukanlah sesuatu yang mustahil sebenarnya untuk kita terjemahkan menjadi realiti. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, walaupun kita gairah sebenarnya bercakap tentang Undi 18 ini, jangan lupa kita masih lagi sebenarnya berjuang menentang COVID-19. Kita belum lagi menang sebenarnya. Jadi ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.